Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Semuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah tafsir dengan menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan penggal pertama, itu pada muka surat yang ke-120 surah Ali Imran. Cuma saya tak tanda. Hari tu ni kita berhenti pada ayat yang mana? Ada tanda? Tak tanda juga. Muka surat 120 betul dah kan? Ayat mana? Di baris mana? Baris mula tu, kisah Yahudi tu Baris kedua dari atas. Baris kedua dari atas. Baik. Jadi hari itu kita habis pada baris yang kedua dari atas, afala ta'qilun. Kita habis ayat yang ke-65. Jadi pertemuan yang lepas kita baca 64 dan 65. Jadi malam ni kita akan baca ayat 66 hingga 68, sambungan dari ayat 65 itulah. Jadi malam ni kita nak baca 3 ayat. Habis 3 ayat ni kita masuk kisah yang seterusnya, kisah Yahudi seru kepada agamanya. Yang sebelum ni seru Yahudi Nasara kepada Islam, iaitu perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyeru golongan Yahudi dan Nasara kembali kepada Islam. Kita akan sambung ayat 66 hingga 68. Duduk di muka surat yang ke-120. Jadi kita baca dulu 3 ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم. Baik, demikian ayat 66 hingga 68 surah Ali Imran. Sambungan dari ayat 65 lah, yang mana golongan ahli kitab berhujah, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, yakni Nabi Ibrahim? Adakah kamu tidak memahami? Jadi golongan al-Yahud dan Nasara berhujah dengan mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ini dalam kalangan mereka. Yahudi kata Nabi Ibrahim, depa bawa agama Nabi Ibrahim. Demikian juga An-Nasara mengatakan mereka ni adalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim juga, Injil. Sedangkan disebut wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di, bahawa Allah turun Taurat dan juga Injil selepas Nabi Ibrahim. Jadi bagaimana mungkin mereka mengikat apa yang mereka lakukan itu dengan Nabi Allah Ibrahim? Seperti mana sebelum ini kita telah pun sebutkan berkaitan dengan ada hamba Allah yang mengatakan bahawa perintah solat perintah solat itu adalah daripada Nabi Ibrahim lagi. Dia kata Nabi tak terima perintah solat 5 waktu. Makna dia menafikan Allahumma salli Muhammad, Nabi SAW terima perintah solat ketika Mi'raj, Isra' dan Mi'raj. Tak berapa hari lagi Isra' Mi'raj lah, ya. Lepas tu sambutan Isra' Mi'raj 27 Rejab. Jadi dia mempertikaikan. Kerana apa? Kerana dikatakan bahawa solat 5 waktu yang kita laksanakan itu tidak terkandung dalam Quran, tak sebut dalam Quran pun. Kita sebut dah sebelum ni, ya. Benarlah tak sebut secara khusus, secara jelas 5 waktu tersebut, ya. Malah khamsah tu 5 khamsah salawat, khamsatun salawat tu tidak disebut dalam Quran, ya, secara jelas, secara khusus, ya. Akan tetapi dinyatakan secara umum yang kita sebut. Selalu dalam masjid surau ada dia paparkan ayat tersebut. Tak ada. Iaitu innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waqtimus salat. Dirikanlah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina, sesungguhnya salat atas orang beriman. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Telah tertentu waktu dia, telah ditetapkan waktu-waktu. Waktu-waktu tu mana? 5 waktu. Jadi hamba Allah ini kita sebut tadi, seperti mana golongan Yahud dan Nasara ni kata apa yang depa buat ni adalah yang terima dari Nabi Ibrahim. Sedangkan Allah turunkan kepada mereka, golongan Yahudi, kitab Taurat, manakala golongan Nasara kitab Injil kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana mungkin mereka nak mengikat dengan Nabi Ibrahim? Apalagi kita ni, di zaman kita ni nak kata Nabi Ibrahim, kan? Lagi jauh. Sedangkan ni Nasara, al-Yahud wa Nasara pun Allah nafikan illa min ba'di, sebelum daripada turun Taurat Injil. Ni hari ni ada hamba Allah kata, tu syariat semayang tu Nabi Ibrahim lagi. Dan benarlah zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ada syariat semayang.
Kerana kita sebut bahawa syariat ini, syariat antara para anbiya mursalin ini berbeza-beza, ya, seperti mana turun kitab lah. Turun kitab, maka dalam kitab itu terkandung syariat, ya, menurut kepada para rasul, para mursalin yang diutuskan. Cuma yang bersamaan itu adalah akidah, mengesahkan Allah, semua sama. Cuma syariat saja, sembahyang, puasa dan lain-lain, ya. Maka kita kena ikut patuh kepada syariat yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita umat Muhammad. Bagaimana mungkin dia boleh kata syariat sembahyang ni sejak Nabi Ibrahim lagi, kan? Dia ni apa tu, bukannya hidup di zaman Nabi Ibrahim, ya. Kalau nak kata demikian, mana dalil, ya, yang mengatakan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, syariat, ya, Nabi Ibrahim itu makna kita sampai kepada kita ni, kan? Sedangkan jelas bahawa bila mana Allah turunkan kitab, maka syariat yang ada dalam kitab yang kemudian memansuhkan syariat yang ada kitab sebelum. Quran, turun Quran, maka hukum dalam Quran memasukkan hukum yang ada sebelum ni. Kitab Taurat umpamanya, sekian hukum dia, kan? Maka Quran memasukkan hukum. Ana Quran terpakai untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kitab yang sebelumnya dimansuhkan, dihapuskan hukum dia tu. Baik. Jadi itu yang kita pelik hari ni, macam-macam. Macam-macam apa kita sebut kenyataan-kenyataan yang pelik, ya, dari hamba-hamba Allah, ya, yang apa kita sebut ni kerana hamba Allah ni ramai juga followers dia, hak pengikut dia 100,000 nah, kan? Tapi tak tahu ikut tu nak tengok, pasal dia pandai bercakap, kan? Cakap utara, kan? Tu. Orang utara lah. Utara ni Kedah apa Penang, kan? Pelik. Baik. Jadi ini demikian juga bagi al-Yahud wan Nasara. Sedangkan kepada al-Yahud wan Nasara Allah nafi dalam ayat 65, bagaimana boleh nak ikat dengan Nabi Ibrahim sedangkan kitab Taurat dan Injil turun selepas Nabi Ibrahim. Mana depa kata apa yang depa buat ni, agama yang depa ikut ni adalah daripada Nabi Ibrahim. Gitu. Maka datang ayat 66 yang kita nak baca malam ini. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Ayat ni apa? Dia nak baca tu napas panjang sikitlah, pasal dia panjang banyak hukum mat. Ha antum haula'i. Cuma kalau kita nampak pada kalimah tersebut, seumpama ha antum tu dengan haula tu semuanya adalah mat wajib. Kita nampak dari sudut penulisan dia mat wajib, tetapi hukum dia adalah mat jaiz. Ha antum dengan ha. Ha tu kalau ikut satu, antum satu. Ha pula satu, ulai. Jadi dua yang awal itu mat jaiz munfasil. Ha ujung tu, yang ketiga tu baru mat wajib. Sama juga ya ayyuha. Ya ayyuha. Dari sudut penulisan kita nampak dia satu kalimah, tetapi dia sebenarnya dua kalimah. Ya satu kalimah, ayyuha sekali. Ni sama juga. Ha satu, antum dua. Satu kalimah, satu kalimah. Jadi dia mat jaiz, tapi kerana kita baca sama je panjang dia, kan? 4 atau 5 harakat. Jadi tak ada masalah sangatlah. Berbeza bagi yang baca mat jaiz 2 harakat, mat wajib 4 harakat. Maka kena jaga. Bila dia baca, dia ambil bacaan Tariq Al-Jazari yang baca mat jaiz 2, maka dia bila baca dengan 2, semua dia baca 2 belakang mat jaiz. Dia tak boleh baca hak ni 2 kemudian mari ayat ni baca 4. Dia kena sekata. Kerana dia pakai hukum mat jaiz yang nak ambil hukum 2 harakat, wajah 2 harakat, maka semua 2 harakat, kan? Biasa yang
mengambil hukum 2 harakat ni, wajah 2 harakat ni, nak baca bagi cepat laju sikit. Ya, macam sembahyang tarawih kan. Tu. Wajah dengan 2 harakat mad jaim. Bila 2 harakat mad jaim, mak wajib tetap 4. Mak wajib tak 4 5, cuma mad jaim je. Ada 3 wajah, 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat. Cuma bacaan kita tidak 2 harakat tu kita tak bacalah. Tariq Syatibiyah tak baca dengan 2 harakat, baca 4 5 sama. Dari sudut bacaan sebenarnya samalah Tariq Syatibiyah. Baik. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Jaga kamu hai segala mereka. Kamu berhujah pada orang satu yang ada bagi kamu dengannya itu ilmu daripada pekerjaan Musa dan Isa dan dakwa kamu atas agama keduanya. Ni kerana bersambung dengan ya ahlul kitab. Kau nak sebut bahawa berhujah mereka ini ya atas ilmu yang ada pada mereka ini yang disebut bihi ilm pekerjaan Musa dan Isa dan dakwa kamu atas agama keduanya. Sedangkan yang kemudian mereka telah melakukan perubahan yang ada dalam Taurat dan Injil. Falimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Maka apa kerana kamu hujah pada barang yang tiada bagi kamu dengannya itu ilmu daripada kelakuan Ibrahim. Mana berkait dengan hak sebelum kita baca tadilah. Maka apa kerana kamu hujah pada barang yang tiada bagi kamu dengannya itu ilmu daripada kelakuan Ibrahim. Nak ada ilmu ke mana pasal Nabi Ibrahim sebelum lagi kan? Kerana tidak melaksanakan beramal dengan syariat Nabi Ibrahim, kerana melaksanakan syariat Nabi Musa umpamanya Yahudi. Kalau Nabi Isa Nasrani. Jadi bagaimana boleh nak meletakkan bahawa apa yang mereka buat ni adalah yang dibawa Nabi Ibrahim. Hak masa ni pun Allah Nabi, apa lagi hak zaman kita ni kan? Sampai kata syariat maya sejak Nabi Ibrahim lagi. Benarlah Nabi Ibrahim ada syariat sembahyang yang Allah perintahkan kan? Demikian juga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tanya mereka, tanya orang ni, mu ni umat siapa? Umat Nabi Ibrahim ke umat Nabi Muhammad? Pastilah umat Nabi Muhammad. Jadi mu nak ikut syariat siapa? Mestilah kena ikut syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujah dia kerana seluruh dunia, di seluruh dunia ni, seluruh masjid-masjid di dunia ini, mana ada yang sembahyang selain daripada 5 waktu? Tak ada. Ada sembahyang 2 waktu di seluruh dunia ada. Kita pergi mana sembahyang dia, tanya sembahyang, pasal apa masa zuhur tak ada sembahyang? Tak ada azan pun tak ada. Oi, dia tu jawab, kami sembahyang 2 waktu ya, ikut Nabi Ibrahim. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Dan zuhur tak ada. Tu. Ada tak? Tak ada. Umur 5 waktu. Tu hujah nak sebut bahawa pelaksanaan sembahyang 5 waktu itu adalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau depa hujah depa tu betul, mesti ada yang melaksanakan apa yang mereka dakwakan. Kalau kata 2 waktu satu, mesti ada mana tepat yang bayar 2 waktu kan? Sekurang-kurang mesti walaupun kita kata sikit ada, tapi mana ada kita jumpa. Jadi apa yang didakwa itu salah begitu. Kerana pelaksanaan itulah sebenarnya ia berlaku secara mutawatir, secara turun-turun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada sahabat ikut Nabi, tengok Nabi semua ikut. Yang hidup dengan Nabi bertemu atau tidak, maka bertemu dengan Nabi maka disebut dia sahabat. Ada 2 ayat lah, ada 2 pandangan. Satu pandangan kata yang hidup di zaman Nabi
sama ada bertemu atau tidak bertemu sahabat. Pandangan kedua, Allahumma salli ala Muhammad, yang hidup di zaman Nabi yang bertemu dengan sahabat je, sebut dengan Nabi saja sahabat. Yang tak bertemu dengan Nabi tidak nama sahabat. Yang bertemu dengan sahabat nama tabi'in. Umpamanya Uwais Al-Qarni, ia tidak dinamakan sahabat pasal dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi lah, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, hanya bertemu dengan sahabat, maka digelar dia tabi'in. Mana dia bertemu dengan sahabat ya. Kemudian begitulah seterusnya. Tabi'in, dia bertemu dengan tabi'in je, dengan sahabat dia bertemu. Jadi berturun ni turun sampai kita gini. Mana dia tidak ada putus. Seperti mana Quran sampai kepada kita secara mutawatir, tidak terputus. Turun Quran ni kepada kita. Dari sudut bacaannya, dari sudut qiraatnya. Ya. Dari qiraatnya ada 7 imam qiraat, dan setiap imam tu ada 2, jadi 14 jenis qiraat bacaan dalam Quran tu. Kan? Yang kita dengar bacaan-bacaan yang pelik-pelik tu, hanya kita kata salah. Pasal tu qiraat, macam-macam qiraat ni. Jadi cuma kalau seseorang yang dia belajar ilmu qiraat, dia boleh baca dalam sembahyang. Cuma dia kena bagi tahu jemaah lah. Kalau dia tak bagi tahu, nanti jemaah ni pakat mufaraqah. Apa tu imam baca dak tu? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pendek mak mana ada Maliki Yaumiddin tu, Maliki Yaumiddin. Pendek dak kan. Surah An-Nas tu pendek kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas tak apalah pasal pendek. Tak, pasal qiraat. Qiraat Warsh dan lain-lain tu dengan bacaan apa itu Maliki Yaumiddin. Tak panjang, pendek. Baik. Jadi itu pada Quran turun juga pada syariat lah. Kerana syariat sembahyang Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak diterangkan secara khusus dalam Quran. Seperti mana apa itu kaifiat wudu, khusus dicerita dalam Quran. Kaifiat wudu tu cerita Quran. Cuma kaifiat sembahyang tak cerita. Ya. Melainkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu bagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi itu secara mutawatir sampai kepada kita. Sahabat tengok Nabi sembahyang, maka itulah sembahyang Nabi. Sahabat sembahyang sahabat tu sembahyang Nabi. Tabi'i tengok sahabat sembahyang, ikut sahabat, maka itulah sembahyangnya Nabi. Tak boleh kita kata, aku tak boleh sembahyang pasal aku tak tengok Nabi sembahyang. Tak boleh pula berhujah lagu tu. Pasal tadi turun mutawatir. Iaitulah macam tadilah, sahabat tengok Nabi sembahyang, kemudian sahabat sembahyang bagaimana Nabi sembahyang. Demikianlah begitu seluruhnya tabi'in tengok sahabat sembahyang dan ikut sahabat, maka begitu Nabi sembahyang, begitu sampai kepada kita. Cuma mari khilaf lah, ya, berkhilaf. Cuma ittifaq sepakat pada sisi Allahumma salli ala Muhammad waktu sembahyang. Kalau khilaf pada waktu sembahyang, pasti kita akan berjumpa mana-mana masjid yang sembahyang tak sembahyang 5 waktu. Yang bila khilaf pada waktu, pandangan ni kata bukan 5, 3. Pandangan ni kata bukan 5, 8. Contoh. Jadi mesti kita akan bertemu di mana di seluruh dunia ni, mana tempat yang sembahyang seperti kata tadi. Ada temu tak, kita akan bertemu dengan 5 waktu je semua. Jadi itulah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebut khamsu salawatin, 5 solat. Kan? Bagaimana benarlah dalam Quran tidak diterangkan secara jelas, secara tafsil, hanya secara Allahumma salli ala Muhammad umum saja. Kemudian ditafsilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperincikan dengan hadis. Segala hukum yang ada dalam Quran, hukum yang sifat umum, maka ditafsirkan dengan hadis, diperincikan dengan hadis Nabi. Jangan pula bila kata tak ada 5 waktu tu, nak nafi. Maka puak ni lah puak antara dulu yang yang disebut sebagai anti hadis ni, sama juga dia mempertikaikan sembahyang 5 waktu. Dulu 80-an. Ya.
Orang yang pelopor kepada intihadi dah mati dah lah kan. Ni golongan baru pula mari. Seumpama seirah dengan intihadi. Kerana hadis ada, Quran yang tak ada. Bila Quran tak ada, maka nak nafi. Ni antara sebagai apa kita sebut intihadi baru hari ni. Baik. Kerana hadis ni banyak hadis ni kan. Mana kerana hadis ni bila tak terima tentang syariat 5 waktu solat ni, maka mudah kita baca dia tolak hadis. Pasal hadis cerita tentang 5 waktu tu ada. Baik. Kemudian manakah tadi? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Ta'ala yang mengetahui dan kamu tiada kamu ketahui. Firman Allah Ta'ala tabarrak, melepas bagi Nabi Ibrahim. Baik, maka nak sebut di situ bahawa Allah yang lebih tahu. Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak tahu. Kan? Hari ni kerana dia berasa dia tahulah. Biar berasa dia tahu, maka dia pun buat hukum lah. Buat hukum, tolak hukum sebenar, tolak syariat yang sebenar, buat syariat baru. Kan? Tapi puak-puak ni biasa kerana dia malas. 5 waktu dia mari hak baru ataupun nak tolak 5 waktu, maka hak dia nak apa tu jelaskan itu kurang daripada 5. Kan? Tak ada kita jumpa bukan 5 waktu 20 waktu, tak ada. Kalau dia kata gitu tak ada pengikut dia. Hak 5 waktu pun bayar nak 20. Ataupun 8. Aku 5 waktu pun duk kira nak buat cukup tak cukup. Nak ikut 8 waktu dah ikut dah. Ikut ni pasal nak apa itu? Bukan mempermudahkan, sebenarnya ajaran syariat Islam itu mudah dah. Apa nak sebut? Meringan-ringankan. Nak meringan lagi. 5 waktu tu mudah dah. Ringan dah, apa mudah dah lah sebenarnya, tapi nak ringan lagi, tak 3 waktu. Jadi ada orang ikut ada, aku ni bawa ni 3 waktu ni mudah sikit. Atau 2 waktu atau 1 waktu, atau tak mayan pakai niat, lagi ramai ikut. Dengan niat sembahyang. Tu aku sembahyang dah. Mana sembahyang lagu tu? Ni pelik-pelik. Tu. Pasal dia bila mari perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat yang sebenar, bersama dengan itu bisikan syaitan tu, godaan syaitan. Walaupun kita tengok pelik, dia bawa ni pelik, tapi ada pengikut, ada ikut. Pasal syaitan. Tu. Kemudian tidak didasari ilmu yang sahih. Kan? Orang yang jahil pula dengar ambil tu. Telan tu. Kan? Macam kita pelik umpamanya dulu ayah ping. Tak. Juga ikut dia. Kerajaan langit teko besar apa semua ni. Ramai juga ikut dia. Tu. Basuh kaki ayah ping tadah ni. Bagi minum. Ramai pakat minum belaka apa ikut dia. Kan? Tu. Nampak? Pasal tu. Bila mari perkara-perkara yang nak menyesatkan, nak merosakkan umat manusia, dia seolah mudah. Pasal syaitan tu. Bila mari perkara-perkara kebenaran, Allahumma salli ala Muhammad, jadi payah pasal syaitan menghalang. Kan? Sebenarnya kalau kita baca umpamanya sirah dalam pada Allahumma salli ala Muhammad, dibawa masuk ke Makkah patung berhala. Ya. Asalnya Makkah ini tu agama Hanifan yang dibawa oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian ada yang bawa lepas pada setelah melalui masa yang lama, kemudian bawa mari patung berhala yang bernama Hubal atau Habal dalam sirah Nabawiyah, namanya Ar-Rahiqil Maktum disebutkan. Maka orang yang bawa mari ni lupa nama dia. Seorang yang dihormati, ya, dihormati dalam masyarakat. Dia mari, maka dia pun kata inilah kita sembah dia, inilah patung apa semua kita sembah dia. Maka pakai ikut habis sembah.
Tak apalah, pasal kita kata tak apalah, boleh jadi pasal dia orang yang dihormati, disegani. Bila dia bagi tahu gini, orang ikut. Pakat ikut habis semua. Sehingga kan berhala asalnya satu patung berhala Hubal, kemudian tambah jadi 3 pak. Allah wal Uzza wa Manat. Manat 3 pula. Kemudian sehingga banyak, sehingga berjumlah Allah Sayyidina Muhammad ratusan berhala dalam sekitar Kaabah, Masjidil Haram. Sehingga kan patung berhala ni setiap rumah ada. Pasal bila patung, sembah patung ni, dia nak sembah, dia nak sembahyang ni, dia kena ada patung. Jadi dia berasa payah nak pergi tempat lain nak sembahyang. Jadi di rumah ada patung satu. Masing-masing ada. Makin banyak sehingga di rumah, setiap rumah ada patung. Baik. Maka bagaimana pula tatkala Nabi SAW seorang individu yang dihormati, berakhlak dengan akhlak yang mulia, digelar Al-Amin, yang sangat amanah, sangat jujur, tidak pernah menipu, bawa mari Islam, tetapi ditentang. Kenapa kita sebut tadi? Kalau perkara yang nak bagi perosak, nak mari sesat, mudah. Pasal bersama syaitan. Syaitan mari cucuk sama, godok, bisikan. Bila awak mari kebaikan, syaitan cocok supaya tak mahu ikut. Syaitan kata, oh, ni tak betul, ni sekian. Tu syaitan halang daripada ikut kepada kebaikan. Kerana syaitan tak suka orang jadi baik, tak suka orang beriman, suka kepada orang tu jadi kafir. Kerana syaitan ni, iblis syaitan ni berusaha untuk menyesatkan zuriat keturunan Nabi Adam. Baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kemudian datang ayat yang ke-67, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tiada ada Ibrahim itu Yahudi dan tiada Nasara, dan tetapi ada ia Hanif, cenderung daripada sekalian agama kepada agama yang sebenar lagi, tauhid, dan tiada ia daripada jumlah kafir musyrikin Arab yang mengesahkan Allah lah. Baik. Jadi ayat ini penafian, menafikan bahawa Nabi Ibrahim tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi yang didakwa oleh Yahudi. Tidaklah Nabi Ibrahim itu Nasara yang didakwa oleh Nasrani. Walakin kana hanifan. Melainkan apa yang dibawa Nabi itu yang sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus. Ya, musliman wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu dalam kalangan musyrik. Kerana golongan yang Yahudi dan Nasrani, kerana apa yang mereka bawa ni adalah yang musyrik. Dan dalam musyrik kekufuran mereka ini, mereka ikat dengan Nabi Ibrahim. Jadi ayat ini menafikan apa yang didakwa oleh Yahudi dan Nasrani tentang perkara tersebut. Kerana apa yang mereka bawa tu syirik lah. Umpamanya kalau Nasrani, Kristian kan, menduakan Allah, sepatut mengesahkan Allah, malah mensyirikkan Allah dengan Tuhan yang lain. Begitu jugalah Yahudi dan lain-lain agama lah. Kerana mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Demikian juga musyrikin Quraisy kan, Arab Mekah, yang mana menyembah berhala, mana mensyirikkan Allah dengan berhala, menyekutukan Allah tu dengan berhala. Walaupun dikatakan berhala itu sebagai perantara, perantara tu tak boleh. Kenapa? Kerana berhala tu tak ada apa beri manfaat dan juga mudarat. Tak boleh jadi wasilah. Pasal patung. Yang boleh kita nak ambil jalan yang disebut wasilah, tawassul kan, melalui Allahumma salli ala Muhammad, hamba Allah yang soleh. Umpamanya kita jumpa tunggu
Maka kita pun minta ke guru, wahai tuan guru, doakan saya, doakan agar saya istiqamah dalam Islam. Tak apa. Pasal tu guru tu doa kepada Allah, tapi kita nak perantara kepada patung. Patung tu tak boleh nak buat apa. Nak menyelamatkan diri dia pun tak boleh. Ada satu kisah yang disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham. Allahumma salli Muhammad, seorang pemuda yang dia baru masuk Islam, ya. Berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia balik di rumah dia ayah dia yang musyrik. Dia menyembah berhala di Madinah. Kemudian dia nak berdakwahlah kepada ayah dia. Ini dakwah bil hal. Tidak dengan lisan. Di rumah dia ada patung berhala yang menjadi sembahan ayah dia. Sebelum ni dengan dia sekali, sebuah patung. Maka dia ada satu idea. Dia nak supaya ayah dia buka minda. Maka apa dia buat? Ketika ayah dia tidur, dia ambil patung ni, dia pergi lepar, buang. Buang tempat yang kotor. Boleh jadi tempat macam tempat longkang lah, tempat kotor. Maka ayah dia bangun nak sembah air, tak ada patung. Kali sembah. Kemudian cari mana patung, siapalah yang ambil patung. Cari jumpalah di tempat kata sisa ni lah, kotor. Ambil dah kotor kan, basuh, cuci, wangi-wangi, tak balik situ. Siapalah yang buat jahat patung dia ni. Kemudian kali malam yang kedua, anak ni buat lagi. Ayah dia tak syak lah anak dia. Syak orang luar kan, macam mencuri kan orang luar. Maka dia tengok esok tak ada hilang lagi. Kemudian pergi cari, jumpa balik tempat kotor, balik basuh lah, bagi wangi-wangi, tak balik. Maka untuk kali yang kedua, lepas kali berlaku kali dua ni, maka si ayah ni pun tambak dekat patung ni. Mana kata ikat dekat patung ni, sebilah pedang. Makna apa sebilah pedang ni? Maksud dia beritahu kepada patung ni, kalau ada lagi yang nak buat ambil, nak lari ni, nak lari mu, nak lepar mu ni, mu guna pedang, mu bunuh dia. Maka dah kita sebutkan patung tak ada beri manfaat juga. Nak menyelamatkan diri pun tak boleh. Maka malam yang ketiga, anak ni dah ikat batu pedang di patung. Anak dia buka pedang tak situ. Patung tu pergi lepas itu balik. Maka ayah bantu air, pedang ni ada sini. Air pasal apa patung tak guna pedang? Nak bunuh orang buat jahat dia. Tengok patung tu duduk dalam tempat kotor tu lagi. Maka akhirnya si ayah ni itu dengan hidayah Allah lah, dia masuk Islam. Kerana buka minda, patung duk sembah-sembah, dia nak jaga diri dia pun tak boleh. Kita duk sembah dia lah, yang menyembah berhala lah, asnam, berhala, patung apa semua lah. Dia nak pelihara diri dia tak boleh. Nak pelihara orang sembah lagi tak boleh. Malah orang hak sembah dia ni dah meletakkan pedang dah sebelah dia, supaya nak mudah dia nak guna pedang, nak libah kepada orang yang buat lari patung tu. Tapi tak boleh. Pasal tak ada beri manfaat mudarat. Yang beri manfaat mudarat adalah Allah. Segala yang berlaku dalam kehidupan ni semuanya datang daripada Allah. Kita dulu baca tentang Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kita baca tu bila mana Allah nak mengangkat, maka hak yang diangkat itulah adalah kehendak Allah. Kemudian bila mana Allah berkehendak nak menjatuhkan, bila mana jatuh dia kerana kehendak Allah jatuh, Allah angkat lain pula. Kemarin baru kabinet baru, bukan kabinet dapur, kabinet baru. Mudah-mudahan Allahumma salli Muhammad, kerajaan baru ni mampu memartabatkan kembali Islam lah. Kerana sebelum ini kita tengok banyaklah Islam diperlekehkan. Nabi SAW dihina, Quran dipijak-pijak. Maka kita berharap agar dengan kerajaan baru ni Allahumma salli Muhammad tidak berlakulah
kan. Hina apa institusi diraja, hina agung dan sebagainya. Kerana agung itu ketua agama Islam. Tu. Jadi perkara-perkara tersebut sepatutnya tidak berlaku. Kalau berlaku, dia kena ambil tindakan undang-undang. Tu. Pasal apa? Pasal kalau kata hukum penghina agama tu berat sebenarnya. Kerana kita undang-undang sivil lah. Kalau undang-undang Islam boleh jadi kena hukuman mandatori. Pasal hina tu, penghinaan tu berat. Boleh jadi di zaman apa itu Khulafaur Rasyidin berlaku macam itu sebut tadi tu, ditangkap, dipancung kepala kan. Pasal hina. Kerana itu dalam Islam kita tak boleh menghina agama yang lain. Tak boleh. Kerana disebutkan kalau sekiranya kamu menghina Tuhan agama yang lain, pasti mereka akan menghina Tuhan kamu, yakni Allah. Islam jelas, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama, bagi aku agama aku. Kemudian dalam beragama ni la ikrah fiddin, tidak ada paksaan, yang kita telah baca dulu. Sudah kan? Baca dulu surah Baqarah. Tidak ada paksaan dalam beragama. Bila dia bukan Islam, kafir, kita boleh paksa dia masuk Islam. Dia berhak sebagai agama apa pun, dan dia boleh melaksanakan upacara ibadat agama dia. Dan kita dilarang untuk menghalang dia, dan kita dilarang untuk menghina agama. Maka kita buat demikian kepada supaya mereka tidak menghina Islam dan Allahumma salli ala Muhammad, menghalang kita melaksanakan ibadat kita. Sepatutnya begitu, tapi itulah yang berlaku ni. Kerana apa tu kita sebut kebiadaban lah. Daripada bukan semualah yang hak melakukan itulah penghinaan. Baik. Mana dah tadi? Jauh pergi. Kemudian ayat yang akhir untuk malam ni, ayat 68, inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina tabau wa hadan nabiyyu walladhina amanu. Bahawasanya yang terlebih aula manusia dengan Nabi Ibrahim itu segala mereka yang ikutan, dan ini Nabi Muhammad dan segala mereka yang iman daripada umatnya. Maka mereka itulah yang sayugia berkata kami atas agamanya tiada kamu. Jadi yang lebih aula nak berpegang ataupun nak ikat, nak apa kita nak sebut, nak berhujah dengan Nabi Ibrahim ni adalah siapa dia? Adalah hadan Nabi, adalah yang mengikutnya Nabi SAW. Dan orang yang segala mereka yang beriman daripada umatnya Nabi SAW, segera boleh berkata kami atas agamanya Nabi Ibrahim, tiada kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani. Wallahu waliyul mu'minin, dan bermula Allah Ta'ala itu wali segala mukminin, menolong dan memelihara mereka itu. Maka demikian ayat 66 hingga 68 surah Ali Imran yang menjelaskan dakwaan Yahuda dan Nasara bahawa mereka amal, mereka bawa ajaran yang mereka laksanakan itu adalah dari Nabi Ibrahim. Walaupun mereka buat itu tak betul. Sedangkan kitab Taurat wal Injil, At-Taurat wal Injil diturunkan selepas daripada Nabi Ibrahim. Mana yang mereka nak ikat dengan Nabi Ibrahim itu sangatlah tidak tidak kena. Yang disebut afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, tidak memahami akan hakikat yang disebutkan tadi. Baik, maka demikian ayat 66 hingga 68. Maka selesai pada kisah atau seru Yahudi Nasara kepada Islam. Bila seru Yahudi Nasara kepada Islam, mereka kata tadi itulah, depa kata depa betul dah, kerana depa ikut apa yang dibawa Nabi Ibrahim. Sedangkan maka ayat yang kita baca tu menafikan bahawa tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi, juga tidaklah Nabi Ibrahim itu Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu dalam kalangan musyrik. Baik, maka demikian selesai pada seru Yahudi dan Nasara kepada Islam. Walaupun mereka tahu apa yang mereka buat itu salah,
Tapi kerana mereka nak berhujah, nak menyatakan apa yang mereka buat tu betul, jadi mereka ikat dengan Nabi Ibrahim yang Allah nafikan dalam ayat 67, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan. Baik, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada kisah yang seterusnya, iaitu kisah Yahudi seru kepada agamanya, iaitu ya ahlal kitab limat qul ya ayat yang ke-69, waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Dan insya-Allah ayat ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Maka demikian ayat 66 hingga 68 surah Ali Imran. Mudah-mudahan kita memahami ayat-ayat tersebut. Dengan demikian kita kenal ya, sikap dan sifat yang ada pada Yahudi dan Nasrani yang Allah rakam dalam ayat-ayat ini. Mudah-mudahan amin Allahumma amin, kita dijauhkan daripada tergolong dalam golongan yang disebutkan dalam ayat ini, iaitu dijauhkan daripada tergolong golongan musyrik. Kerana nak musyrik ni, Allahumma salli Muhammad, kalau akhir zaman ni mudah jadi kufur. Nak jadi kufur mudah. Menafikan sembahyang 5 waktu kufur. Lepas tu ikut orang ni menafi, beri hukum kata nafi sembahyang 5 waktu, maya ada 2 waktu macam tu. Lepas tu orang ikut sama. Tu wal iyad billah. Baik, itu dalam perkara agama ni kita kena belajar mengambil kepahaman. Kerana dengan ilmu itulah kita akan keluar daripada Allahumma salli Muhammad kesesatan. Dengan ilmu alim keluar dari sesat. Dia nak sesat ni kerana jahil. Tu. Kerana tak tahu. Bila tak tahu, dia jumpa dengan ayah ping, ikut ayah ping. Tu. Kerana dia tak tahu, jumpa dengan hamba Allah yang kata mayang 5 waktu tu bukan syariat Nabi. Menafikan sembahyang waktu. Wah, ikut kawan ni. Tu. Kawan ni kata 2 waktu ya, bukan 5. Oh, bagus juga. 2 ya. Sikit senang. Tu. Maka ikut, mudah nak ikut. Kemudian syaitan pula mari kata, oh, kamu ikut ni betul dah. Syaitan mari hasut. Baik. Jadi baik itu kita kena sentiasa belajar sehingga kita kembali kepada Allah. Utulubil ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat, sama ada formal atau tidak formal. Baik, sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tangguh, ada pun nak tanya soalan kemusykilan, dipersilakan. Kalau tak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قادينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا
وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tangguh majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la